Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sobat Muslim? Semoga selalu baik-baik saja, sihat dan berlimpah rezeki. Amin. Kita akan melanjutkan hadis Sahih Bukhari, Kitab Solat, bab 81 hingga 88. Langsung saja kita bacakan, tolong disimak dengan baik, agar supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu penting ini. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Bab ke-81, masuknya orang musyrik ke dalam masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Hurairah yang tercantum pada kitab ke-64, Al-Maghazi, bab ke-72. Bab ke-82, mengeraskan suara di dalam masjid. Nombor 261. Sa'id bin Yazid berkata, aku sedang berdiri di masjid, lalu ada seorang laki-laki melempariku dengan beberapa batu kecil. Aku melihat ke arahnya, ternyata orang itu adalah Umar ibn al-Khattab. Ia berkata, pergilah, kemudian bawalah kedua orang itu ke sini. Aku membawa kedua orang itu kepadanya. Umar berkata, siapakah anda berdua ini? Atau, ia berkata, dari manakah anda berdua ini? Mereka menjawab, kami penduduk Taif. Umar berkata, seandainya anda berdua penduduk negeri ini, niscaya aku pukul anda. Pantaskah anda berdua mengeraskan suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bab ke-83, pertemuan-pertemuan keagamaan berbentuk lingkaran dan duduk di dalam masjid. Nombor 262. Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang di masjid di atas mimbar berkhutbah kepada orang banyak, bagaimanakah syalat malam itu? Beliau bersabda, 2 rakaat. Jika takut kedahuluan subuh, syalat 1 rakaat sebagai witir syalat yang sudah dikerjakan. Dia berkata, jadikanlah akhir syalatmu di malam hari itu witir kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Dalam satu riwayat, apabila engkau takut didahului masuknya waktu subuh, syalatlah 1 rakaat sebagai witir bagi syalat yang sudah engkau kerjakan. Bab ke-84, berbaring di masjid dan menjulurkan kaki. Nombor 263. Paman Abbad bin Tamim pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlentang di masjid sambil meletakkan salah satu kaki beliau di atas yang lain. 264. Sa'id ibn Musayyab berkata, Umar dan Utsman juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Bab ke-85, masjid yang ada di jalan dengan tidak mengganggu orang banyak. Al-Hasan, Ayyub, dan Malik mengatakan begitu, yakni masjid di pinggir jalan hendaknya tidak mengganggu orang banyak. Bab ke-86, syalat di masjid pasar. Ibnu Aun syalat di masjid yang ada di rumahnya dan pintunya ditutup sehingga tidak dapat dimasuki oleh orang banyak. Nombor 265. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syalat jamaah melebihi atas syalat seseorang di rumahnya dan di pasarnya dengan 25 derajat. Sesungguhnya, salah seorang di antaramu apabila berwuduk dengan baik lalu datang ke masjid hanya kerana mau syalat, tidaklah ia melangkahkan 1 langkah melainkan Allah menaikkan derajatnya 1 derajat dan menghapuskan 1 kesalahan darinya sampai ia masuk masjid. Apabila ia masuk masjid, ia dinilai dan diberi pahala seperti berada dalam syalat selama ia bertahan karenanya dan malaikat memohonkan rahmat selama ia di dalam majlisnya yang mana ia syalat di dalamnya dan malaikat itu mengucapkan, Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah sayangilah ia, selama ia belum berhadas. Bab ke-87. Menyilangkan jari-jari tangan, memasukkan sela-sela jari tangan satu ke dalam sela-sela jari tangan yang lain, di dalam masjid dan di luar masjid. Nombor 266. Ibnu Umar atau Ibnu Am berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalinkan jari-jari beliau. Abdullah ibnu Umar berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Am, bagaimana keadaanmu kalau kamu berada di antara endapan ampas orang-orang seperti ini? 267. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin bagi orang mukmin lain seperti sebuah bangunan di mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain, dan beliau menyilangkan jari-jarinya.
Nombor 268. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syalat bersama kami dalam salah satu dari dua syalat petang hari Zuhur atau Asyar. Ibnu Sirin berkata, Abu Hurairah menyebutkan jenis syalat itu, tetapi aku lupa. Muhammad bin Sirin berkata, dugaan berat aku adalah syalat Asyar, dan dalam satu riwayat Zuhur, Abu Hurairah berkata, beliau syalat bersama kami 2 rakaat. Kemudian beliau salam, lalu beliau berdiri pada kayu yang melintang di bahagian depan masjid. Kemudian beliau bersandar padanya seolah-olah beliau marah. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, menjalin antara jari-jari, dan meletakkan pipi kanan di atas bahagian luar dari telapak tangan kiri beliau, dan keluarlah orang-orang yang bersegera dari pintu masjid. Mereka berkata, apakah syalat sudah diringkas? Adapun di kalangan kaum itu, pada waktu itu ada Abu Bakar dan Umar, tetapi mereka takut untuk menyatakannya. Di antara kaum itu ada seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang yang disebut dalam satu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memanggilnya Zulyadain. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah memang syalat sudah diringkas? Beliau bersabda, aku tidak lupa dan tidak pula syalat itu dikasyar. Zulyadain berkata, bahkan engkau lupa, wahai Rasulullah. Beliau bertanya kepada orang banyak apakah benar sebagaimana yang dikatakan oleh Zulyadain. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, benar Zulyadain. Beliau lalu berdiri kemudian beliau maju dan syalat akan apa yang tertinggal. Dalam satu riwayat, 2 rakaat lagi. Kemudian beliau salam, kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih lama. Beliau lalu mengangkat kepala dan bertakbir, kemudian bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih lama. Beliau lalu mengangkat kepala dan bertakbir. Bisa jadi, mereka bertanya, kemudian beliau salam. Ibnu Sirin berkata, kami mendapat informasi bahawa Imran bin Husain berkata, beliau lalu salam. Bab ke-88. Masjid-masjid yang terdapat di jalan-jalan Madinah dan tempat-tempat yang ditempati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syalat. Nombor 269. Musa bin Uqbah berkata, aku pernah melihat Salim bin Abdullah mencari-cari beberapa tempat di jalan tertentu, lalu ia syalat di tempat-tempat itu dan memberitahukan bahawa ayahnya pernah syalat di tempat-tempat itu dan ayahnya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syalat di tempat itu. Nafi memberitahukan kepadaku dari Ibnu Umar bahawasanya ia mengerjakan syalat di tempat-tempat itu. Aku bertanya pula kepada Salim, maka aku tidak mengetahuinya melainkan kokok dengan apa yang diterangkan Nafi mengenai letak tempat-tempat itu seluruhnya. Hanya saja mereka berbeza pendapat mengenai masjid yang terletak di Syaraf Ar-Rawha. Nombor 270. Nafi berkata bahawa Abdullah memberitahukan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Bani Zululaifah ketika beliau umrah dan ketika beliau haji, di bawah pohon yang berduri di kawasan masjid yang ada di Zululaifah. Apabila beliau pulang dari suatu peperangan atau ketika pulang dari haji atau umrah, beliau turun dari perut suatu lembah, yakni Wadil Atiq, di jalan itu. Apabila beliau muncul dari suatu lembah, beliau menderungkan unta di tempat mengalirnya air di tebing lembah timur. Beliau tiba di sana di malam hari sampai masuk waktu subuh, tidak di masjid yang ada batunya dan tidak pula di bukit yang ada masjidnya. Di sana ada celah di mana Abdullah syalat, di lembahnya ada tumpukan pasir, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syalat, lalu tumpukan pasir itu hanyut oleh banjir di tempat mengalirnya air sehingga menimbuni tempat yang dipakai syalat oleh Abdullah. Nombor 271. Abdullah berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syalat di masjid kecil yang lebih kecil daripada masjid di dataran tinggi Rawha. Abdullah mengetahui tempat yang dipergunakan syalat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, di sana, di sebelah kananmu ketika kamu berdiri syalat di masjid itu. Masjid itu di pinggir sebelah kanan, manakala kamu pergi ke Mekah. Jaraknya dengan masjid besar adalah satu lemparan batu atau yang semisal itu. Nombor 272. Abdullah bin Umar syalat di lembah Iku Syibyah yang ada di ujung Rawha. Lembah itu penghabisan ujungnya di pinggir jalan di bawah masjid yang terletak di antaranya dengan ujung Rawha.
dikala kamu pergi ke Mekah dan di sana telah dibangun masjid. Abdullah tidak syalat di masjid itu. Ia meninggalkannya dari sebelah kiri dan sebelah belakangnya, dan ia syalat di mukanya sampai ke lembah itu sendiri. Abdullah pulang dari Rauha, dan ia tidak syalat Zuhur sehingga tiba di tempat itu, lalu dia syalat Zuhur di sana. Apabila ia datang dari Mekah, jika ia melewatinya sesaat sebelum subuh atau di akhir waktu sahur, ia singgah sehingga ia syalat subuh di sana. Nombor 273. Abdullah berkata bahawa Nabi Muhammad SAW singgah di bawah pohon besar dekat Ruwaitsah di sebelah kanan jalan, yakni jalan tembus di tempat yang rendah dan datar sehingga ia keluar dari bukit kecil di bawah 2 mil dari Ruwaitsah. Bahagian atasnya telah runtuh dan gugur ke jurangnya dan bahagian itu ada di belakang, dan di belakang itu pula terdapat banyak puing. Nombor 274. Nafi berkata bahawa Nabi Muhammad SAW syalat di ujung saluran air di belakang Araj. Ketika anda pergi ke dataran tinggi, di sebelah masjid itu terdapat 2 atau 3 kuburan. Di atas kuburan itu ada batu nisan, di sebelah kanan jalan, di sebelah bebatuan jalan. Di antara bebatuan itu Abdullah pulang dari Araj setelah matahari tergelincir di siang hari, lalu ia syalat Zuhur di masjid itu. Nombor 275. Abdullah bin Umar bercerita kepadanya, Nafi, bahawa Rasulullah SAW singgah di pohon-pohon di kiri jalan di tempat saluran dekat Harsha. Saluran itu lekat dengan terletak di ujung Harsha, antara dia dengan jalan dekat dari sasaran panah, jaraknya sekitar 2/3 mil. Abdullah syalat di bawah pohon yang terdekat dari jalan dan itulah pohon yang paling tinggi. Nombor 276. Dulu, Nabi Muhammad SAW singgah di saluran yang terdekat dengan Zahran ke arah Madinah ketika beliau singgah di Syafrawat. Beliau singgah di saluran itu di sebelah kiri jalan dikala kamu pergi ke Mekah. Antara tempat tinggal Rasulullah SAW dan jalan itu hanya satu lemparan batu. Nombor 277. Abdullah bin Umar bercerita kepada Nafi bahwasanya Nabi Muhammad SAW singgah di Zitua dan bermalam sampai pagi. Beliau lalu syalat subuh ketika tiba di Mekah. Musyala Rasulullah SAW di bukit yang besar. Di sana, tidak ada masjid yang dibangun, tetapi musyalanya di bawah bukit yang besar. Nombor 278. Abdullah bin Umar bercerita kepada Nafi bahawa Nabi Muhammad SAW menghadap 2 tempat masuk gunung yang terletak di antara gunung itu dan gunung tinggi yang menuju Kaabah. Beliau memposisikan masjid yang dibangun di sana berada di sebelah kiri masjid yang berada di ujung bukit Musyala, iaitu tempat syalat. Nabi Muhammad SAW lebih bawah darinya di atas bukit hitam yang jaraknya dari bukit itu sekitar 10 hasta. Beliau lalu syalat dengan menghadap 2 tempat nasuk yang ada antara kamu dan Kaabah. Begitulah bunyi hadis Bukhari Sahih Kitab Doa Surah 81 hingga 88. Semoga bermanfaat. Tidak jemu memohon sokongan like dan subscribe ya. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.